Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Tuan Haji Umar, Imam surau kita, berusaha Al-Fadhil Ustaz Syukri SU Surau, Abadin Bendahari Surau, ahli-ahli jawatan kuasa surau, seterusnya muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama hadir dalam majlis ilmu yang sangat besar kelebihannya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan bersempena dengan kedatangan Ramadan yang akan tiba tak berapa hari lagi, itu hari Selasa ni. Saya lihat file-file saya lama jumpa satu kertas yang saya tulis lebih kurang 20 tahun yang lalu, masa muda lagi, 20 tahun yang lalu, yang bertajuk Tarbiyah di Bulan Ramadan. Kertas ini pernah dicetak oleh Yayasan Islam Terengganu untuk kursus, dan saya pernah membentangkan di beberapa pejabat kerajaan. Jadi saya buat dalam bentuk poin-poin dan nota kaki. Okay. Jadi tajuk yang kita nak bincang pada malam ini mungkin saya pernah sebut dah beberapa tahun yang lalu, mungkin kita ulang kaji balik pada malam ini, iaitu tarbiyah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah kepada umat Islam. Di dalamnya difardukan ibadat puasa. Ibadat puasa ini dilakukan dengan cara yang sebenar serta melaksanakan tuntutan-tuntutannya akan melahirkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini banyak namanya di sepanjang sejarah, orang panggil Syahrul Tarbiyah, bulan tarbiyah supaya jadi takwa. Dikenali juga dengan Syahrul Quran, kerana bulan ini diturunkan Al-Quran. Dinama juga Syahrul Siyam, bulan puasa, sebab kita difardukan puasa. Dan pelbagai nama lagi. Jadi antara yang masyhurnya bulan ini adalah bulan untuk mentarbiah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Objektif dan matlamat ini dinyatakan sendiri oleh Allah dalam Al-Quranul Karim yang akan sentiasa kita dengar apabila mari bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Tujuannya, kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan seruannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi dan ahli tafsir di peringkat sahabat yang terkenal, pernah menyatakan bahawa apabila sesuatu yang dimulakan dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka sudah pasti ayat ini akan mengandungi suatu arahan atau suatu larangan yang penting. Ini adalah kerana Allah telah mengetahui bahawa orang yang beriman sahajalah yang akan sanggup berkorban memikul arahan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dia tak akan patuh pada perintah Allah. Yang patuh ni orang yang beriman. Sebab itulah Allah seru di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah ibnu Mas'ud kata menjadi kelaziman apabila Allah mula dengan ya ayyuhalladzina amanu, selepasnya mesti ada perintah. Kalau tak perintah, ada larangan. Kalau tak perintah, ada larangan. Dan ya ayyuhalladzina amanu ni banyak dalam Al-Quran. Dalam satu muka surat mungkin ada 2 atau mungkin ada lebih. Kalau tak ada dalam satu muka surat, 2 muka surat ada. Kalau tak ada juga 2 muka surat, 3 muka surat ada. Kita akan bertemu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada ulama yang mengarang tafsir silsilah ya ayyuhalladzina amanu, berjilid. Saya ingat masa saya belajar di negara Syria tahun 96. Guru saya Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, dia menyampaikan khutbah Jumaat di satu masjid dengan tema yang masyhur, iaitu silsilah ya ayyuhalladzina amanu, siri ya ayyuhalladzina amanu. Setiap kali khutbah dia baca satu ayat ya ayyuhalladzina amanu. Daripada saya mari sehingga saya balik, dah habis lagi ya ayyuhalladzina amanu yang ada dalam Quran. Banyak Oleh sebab itulah kata para ulama, apabila kita tadarus Al-Quran, terutama dalam bulan Ramadan, apabila sampai dekat ya ayyuhalladzina amanu ini, hendaklah kita intabih, ambil perhatian lebih. Kerana selepasnya ada perintah. Tuhan tak panggil saja kita. Kita pun kalau panggil orang pun tak panggil saja. Kita panggil anak kita ke, tak panggil saja, duduk tanah, anak duduk rumah. Mak, mari sekejap. Anak kita mari. Anak tanya, ada apa ayah? Kita kata tak ada apa. Ayah kata, anak kata mana? Warna pelik ni panggil tak ada apa. Jadi begitu juga dengan Allah Azza wa Jal. Apabila dia panggil, ada tujuannya. Sama ada nak suruh ataupun nak larang. Sebab itu dalam kita bertadarus selama bulan Ramadan, kalau selama ni kita baca Quran saja, tahun ni kita tukar pada tengok Quran terjemahan, tengok makna-makna dia pula. Terutamanya dekat ya ayyuhalladzina amanu, tengok Tuhan perintah apa. Mesti ada perintah ataupun ada larangan selepas daripada itu. Dalam ayat yang kita baca ni, Allah bagi tahu pada kita, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kalimah kutiba ni di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis dengan makna ay furidah, dengan makna fardu. Dia ada banyak makna perkataan katabah ni. Kalau orang baru belajar bahasa Arab, katabah ni makna tulis, tapi dia banyak makna. Antaranya ialah dengan makna difardukan kepada kamu berpuasa. Ini yang Tuhan perintahnya, puasa.
dalam bulan Ramadan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang difardukan kepada umat yang sebelum daripada kamu. Jadi puasa ni kata Allah bukan saja wajib pada kita umat Muhammad. Umat Muhammad ni difardukan pada tahun 2 Hijrah. Tahun tu juga berlaku perang Badar. Tapi Tuhan kata umat yang sebelum daripada kita pun Tuhan fardu dah puasa. Bahkan kata para ulama, puasa ni difardukan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, semua nabi-nabi dan rasul-rasul Allah fardukan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat yang sebelum daripada kamu. Kama ni kaf tu dalam tata bahasa Arab dipanggil adhatu tashbih, perbandingan. Perbandingan di sini kata para ulama tafsir ialah perbandingan dari sudut faridah, kefarduannya sama, wajib lah. Tetapi bukan persamaan dari sudut kaifiyah, cara puasa tak sama. Zaman Nabi Adam cara lain, zaman Nabi Nuh cara lain, Nabi Daud lagu lain. Nabi Muhammad kita puasa di bulan Ramadan. Umat sebelum kita dah. Dari sudut cara ada beza. Tetapi kewajipan puasa yang diwajibkan oleh Allah ada kepada semua umat sejak zaman Nabi Adam alaihissalam lagi. Kerana ibadat puasa ini boleh melatih kita menjadi orang yang bertakwa. Matlamat ibadat puasa ini kata Allah ialah menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, cuba tengok 1.4 itu saya tulis. Dalam kertas ini saya akan cuba menggambarkan bagaimana ibadat puasa boleh mentarbiah dan membentuk manusia menjadi golongan yang bertakwa kepada Allah. Takwa ini ialah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, takwa itu ialah kamu melaksanakan segala titah perintah Allah, tinggal segala larangannya. Takwalah. Okay. Bagaimana puasa ini boleh melahirkan diri kita menjadi orang yang bertakwa? Kita tengok muka surat 2 tu. Puasa akan menyuburkan sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa menyuburkan sifat ikhlas kepada Allah semata-mata, mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kerana sesungguhnya puasa itu adalah rahsia antara hamba dengan Tuhannya. Rahsia antara kita dengan Allah. Puasa ni lama, 8 jam. Naik fajar sehingga maghrib. Kita dengan Allah. Di situlah akan melahirkan sifat ikhlas kita kepada Allah. Sikap muraqabatullah, kita rasa Allah tengok kita. Kita duduk di rumah, tak ada orang. Kalau kita makan nasi dingin pun orang tak tahu. Budak-budak ni sekolah pula, kita dah masuk bilik air, minum air dah. Orang tak tahu. Cikgu pun tak tahu. Duduk di rumah, orang tak tahu. Terutama orang puang pula. Kebetulan orang mari tengah makan pun, boleh jadi orang kata cuti dia. Puan ada cuti seminggu dalam sebulan. Okay. Tetapi kita dengan Allah, kalau kita makan juga, kita minum juga di belakang orang, kita yakin Allah tahu. Puasa kita Allah tak terima, maka kita tak buat walaupun di belakang orang. 8 jam. Okay. Kita sanggup menahan lapar dan dahaga semata-mata kerana Allah.
Maka inilah dia sifat yang akan melahirkan sifat taqwa. Rasa Allah tengok. Dia panggil dalam ilmu tasawuf dia ada bincang tentang martabat al-ihsan. Dalam hadis disebut al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ini kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu tengok Allah. Kalau tak boleh, kamu rasa Allah tengok kamu. Ada dua maqam yang Nabi sebut. Dalam hadis Sahih Muslim, dalam Bukhari yang kita baca di awal kitab dulu. Jibril mai tanya Nabi apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ihsan tu yang ketiga. Dalam istilah hadis dipanggil ihsan, istilah orang zaman kedia ni dipanggil tasawuf. Bukan sahaja kena ada akidah, kena ada syariah, kena ada tasawuf. Maqam yang pertama dipanggil maqam musyahadah, rasa tengok Tuhan. Ini maqam nabi-nabi dan rasul-rasul. Maqam kita ni yang kedua, kita rasa Allah tengok kita. Kalau ada ni pun takwa dah. Rasa Allah tengok. Tak makan, tak minum kita walaupun di belakang orang. Kalau ada sifat macam ni, takwalah kita. Adanya muraqabatullah, rasa Allah tengok. Barulah dia jadi saleh. Sayyidina Umar ibn al-Khattab disebut oleh Syekh Abdullah Nasir Uluan dalam kitab dia Ruhaniyatud Da'iyah. Dia sebut satu kisah bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Sayyidina Umar ibn Al-Khattab satu hari dia round tengok rakyat dia. Lalu dia pergi ke suatu pinggir Madinah. Di pinggir Madinah ini dia tengok ada orang memelihara kambing, ramah kambing. Dia menghampirinya. Zaman tu TV tak ada, apa tak ada, tak kenal khalifahnya. Sayyidina Umar mari dekat. Dia kata, jualah kepada aku kambing ni seekor. Kebetulan yang jaga tu seorang hamba. Dia kata, ini bukan kambing saya, kambing tuan saya. Sayyidina Umar nak teh rakyat dia. Dia kata, mu jual lah kat aku seekor. Kambing ni ramai beribu, tuan kamu tak tahu. Kalau kamu jual kat aku seekor. Tak, Umar nak uji je. Apa jawab hamba ni yang beriman dan bertakwa pada Allah? Dia kata, walaupun tuan saya tak tahu saya jual seekor, tetapi tuan kepada tuan saya tahu, dia kata. Iaitu Allah Azza wa Jalla. Menangis Sayyidina Umar ibn Al-Khattab melihat rakyatnya yang begitu bertakwa kepada Allah. Lalu dia bawa orang itu bertemu dengan tuan dia. Lalu dia tanya tuan itu, berapa harga hamba ini saya nak beli? Mereka ceritanya orang tu pun jual lah. Lalu Sayyidina Umar selepas dia beli, dia memerdekakan hamba tersebut. Dia kata, dengan ucapan kamu sebentar tadi, aku merdekakan di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan sikap kamu, pendirian kamu yang begitu rupa, yang merasa Allah Maha melihat kamu, yang akan menyebabkan kamu akan merdeka daripada api neraka pada hari kiamat kelak.
Dan inilah benda yang nak ditanam dalam ibadat puasa yang kita nak sambut beberapa hari lagi. Seseorang itu, cuba tengok 2.2. Seseorang itu boleh melakukan perkara yang membatalkan puasa di belakang orang ramai, tapi dia tidak melakukannya kerana dia yakin apabila dia melakukannya Allah Maha mengetahui dan puasanya tidak akan diterima. Sebab itulah berhubung dengan perkara ini Nabi SAW menyatakan dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ada tinggal sikit perkataan ya. Fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Yang bermaksud semua amalan kebajikan ini, kata Allah, hadis kursi, Allah berfirman dalam hadis kursi, setiap amalan ini untuk anak Adam, melainkan berpuasa, kata Allah, sesungguhnya puasa adalah untukku dan akulah yang akan memberi balasan untuknya. Orang yang berpuasa itu tidak meninggalkan makan dan minum dan menahan nafsu syahwatnya disebabkan taat kepada perintahku, kata Allah. Amalan-amalan lain ni, saya kata tadi sekejap, maya, boleh tunjuk-tunjuk. Sedekah boleh tunjuk-tunjuk. Tapi puasa ni tempoh dia lama, 8 jam. Maka dia buat betul-betul kerana Allah Azza wa Jalla, dan Allah lah yang akan balas. Malaikat pun tak tahu gandaan dan balasan orang puasa. Allah saja yang tahu. Allahu Akbar. Besarnya kelebihan puasa. Cuba tengok 3.0. Puasa adalah pengawal daripada kita bercakap kotor dan melakukan amalan orang yang jahil. Kalau kita boleh jaga ini, jadi takwalah kita. Nabi kata, as-siyamu junnah fala yarfus wala yajhal. Hadis ini sahih, ada dalam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Bawah tu saya ambil Bukhari je. Sebab sebut Bukhari gak sahih lah. Tak sebut orang lain pun padang tu. Okay. Nabi kata apa? Puasa itu adalah perisai atau pengawal, maka janganlah orang yang berpuasa bercakap kotor dan melakukan perbuatan orang yang jahil. Puasa ni Nabi kata perisai. Dalam hadis yang lain Nabi kata as-siyamu junnah anil ma'asi. Puasa ni menjadi perisai daripada kita melakukan maksiat. Kalau buat maksiat juga, Tuhan tak terima puasa kita. Apabila kita tak buat maksiat, maka dalam hadis yang lain Nabi sebut as-siyamu junnah anin nar. Puasa ni menjadi perisai dan pendinding kita di hari akhirat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan. Oleh sebab itu Nabi kata orang yang puasa jangan dia bercakap kotor. Yarfus ni luas lagi makna. Bukan saja percakapan kotor. Rafas ni perkataan-perkataan yang haram, yang dimurkai oleh Allah, tak boleh belaka. Bohong dan seumpama. Wala yajhal, jangan buat perbuatan orang jahil. Jangan, Nabi kata. Kalau dah, puasa jadi sia-sia. Perbuatan percakapan yang kotor, yang haram, yang mungkar, tak boleh kita sebut masa puasa. Kena sabar, kena tahan. Perbuatan orang yang jahil pun tak boleh juga kita buat masa puasa dalam bulan Ramadan. Cuba tengok 3.2. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan sebagaimana yang dipetik oleh Al-Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar ni dia sebut dalam kitab dia Fathul Bari. Okay. Panjang perbincangan dia. Saya ambil sikit je tu. Okay. Di mana Al-Imam Ibn Hajar sebut pandangan Al-Imam Al-Qurtubi di waktu seseorang berpuasa, kata Imam Qurtubi, ditegah dari bercakap kotor dan melakukan perbuatan orang yang jahil. Itu bukan bererti di hari yang lain
selain daripada hari puasa boleh melakukan perbuatan tersebut? Tak boleh juga. Tetapi apa yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah tegahan dari melakukan perkara-perkara yang keji, yang mungkar dan perbuatan orang-orang jahil apabila mari Ramadan, lebih-lebih lagi kita dilarang. Al-Imam Al-Qurtubi sebut lebih panjang lagi, saya tak masuk sini, takut jadi panjang kertas saya. Antara dia kata perbuatan orang yang jahil ni ialah perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat untuk dunia dia dan akhirat dia. Itu perbuatan orang jahil. Ataupun dia kata perbuatan orang jahil ni, sifat orang jahil ni dia tak peduli halal dan haram. Dia rasa nak buat tu, ya buat. Dia rasa nak buat ni, ya buat. Itu orang jahil. Jadi kita yang berpuasa dilarang bertabiat sebagaimana orang yang jahil. Bahkan kita disuruh beramal dengan amalan para nabi dan para rasul, para salihin, siang hari puasa, malam beribadah, qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak beri manfaat untuk dunia dan akhirat. Banyaklah. Dah. Kanak-kanak main game umpamanya, pagi main game. Telefon lah ni game, macam-macam game. Manfaat ada untuk dunia? Dah. Manfaat ada untuk akhirat? Ada pahala tak? Dah. Jadi puasa tak boleh lah. Kena sabar. Saya ingat zaman saya muda-muda dulu, pasar Kedah Buluh tu ada 3 hotel wakaf Maidang. Tak nampak wakaf, penuh keliling 3 hotel. Maidang bulan puasa. Bulan tak puasa pun mai juga. Puasa pun okey. Wali ikan, beli ikan buruk dalam raga. Penonton tu ramai keliling. Alhamdulillah. Masa baru sebab tak ada dah. Dulu. Okay. Manfaat ada Maidang ni untuk dunia dan akhirat. Dunia tak ada manfaat. Akhirat boleh pahala ke? Dah. Tu perbuatan orang yang jahil. Dah. Jangan buat. Al-Imam Al-Qurtubi sebut lagi, umpamanya dia kata kita bertepik, melolong di pasar, pun perbuatan orang jahil. Walaupun dia tak berdosa, cakap kuat. Orang pasar biasa cakap kuat. Kalau kita pergi pasar Bukit Payung tu, parking kereta tu, bik kereta tu dengar dah. Dalam pasar kat ikan tu dengar dah cakapnya. Kuat dia bercakap. Melolong bertepik di pasar ni, kata Al-Imam Al-Qurtubi, perbuatan orang jahil dah. Puasa kena jangan buat begitu. Walaupun dia tak haram. Maidah haram. Tak haram. Tapi tak memberi manfaat. Pun tak payah. Okay. Orang pasar ni gitulah cakap kuat. Tak kok, slow sikit. Alhamdulillah. Kalau tak. Kadang-kadang kita minum air, duduk kedai dengan cakap dengan orang pasar ni, bukan nak kata duduk depan sama kita ni, ustaz cakap tu bertepik dah. Padahal duduk depan kita je saya nak kata ke dia tabiat, dia cakap kuat semua. Tepat orang ramai, cakap slow orang tak dengar. Jadi cakap sama seorang pun dia cakap kuat juga. Itu tabiat. Okay. Dr. Yusuf Qardawi, cuba tengok bacalah di mana Nabi SAW kata, kalau kita buat juga perbuatan yang haram ini, malam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun, ada fi tambah lagi fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, tertinggal. Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu, qaul az-zur ni saksi palsu di mahkamah, dan mengamalkannya, maka Allah tidak berhajat untuk menerima ia dalam meninggalkan makan dan minum dia. Tidak berhajat menerima puasanya. Hadis ini juga ada dalam Bukhari dan lain-lain kitab hadis. Dalam hadis ini Nabi kata, barang siapa yang tak tinggal qaul az-zur, jadi saksi palsu di mahkamah. Lawyer nak ambil jadi saksi palsu,
dia sanggup dalam bulan Ramadan. Maka dia buat perbuatan macam ni, Allah tak berhajat untuk menerima dia tinggal makan, dia tinggal minum dalam bulan puasa. Jadi puasanya sia-sia. Khilaf di kalangan para fuqaha mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Orang yang buat dosa-dosa besar ni termasuk menjadi saksi palsu di mahkamah dan kiaslah pada dosa-dosa besar yang lain. Kalau dia buat, pahala puasa dia hilang, batal. Tapi puasa dia dari segi fiqhnya sah kalau dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi puasa ni ada dua benda yang kita kena perhati. Yang pertama, batal dari segi hukum fiqh. Tak makan, tak minum, tak bersetubuh, sah lah. Tapi kalau buat perkara maksiat, perkara mungkar, berbohong dan sebagainya, pahalanya kosong. Itu maksud hadis ni. Tetapi di sisi sebahagian di kalangan para fuqaha, sebahagian di kalangan mazhab luar daripada mazhab kita, kalau kita dengar, ya ada. Apabila dia buat dosa-dosa besar, batal puasa dia hari itu. Kalau dia puasa pun batal. Jadi saksi palsu, curi, batal puasa dia hari itu. Batal dari segi fiqhnya. Puasa-puasa curi semacam. Jadi pada hari itu tak sah puasa dia. Apa beza dua ni? Dua mazhab ni. Kalau mazhab kita puasa sah tapi pahala puasa tak ada. Maknanya dia tak payah qada puasa dia. Habis Ramadan tak payah qada. Bagi yang kata tak sah, untuk hari itu tak sah puasa dia. Dia kena qada selepas Ramadan. Satu hari yang dia buat dosa besar di dalamnya. Dia kena qada. Itu beza dua pandangan tadi. Yang keempat, puasa dapat melahirkan sifat sabar. Jadi orang sabar, orang takwa lah. Nabi kata as-siyamu nisfus sabri, puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Dari hadis di atas dapat difaham bahawa puasa boleh menjadikan orang yang mengerjakannya bersifat sabar. Sabar melawan makan dan minum. Sabar melawan sifat marah. Seterusnya sabar daripada segala syahwat yang boleh menghilangkan pahala puasa. Di samping itu puasa juga menjadikan orang yang mengerjakannya sabar untuk melaksanakan taat dan meninggalkan maksiat. Sabar-sabar ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita, Melayu pun panggil sabar juga. Kalau bahasa Terengganu kita, sabar ni ialah ok. Ok. Mana apa ok? Tak tahan ni, dahaga, lapar, nak minum, nak makan ni, kita ok. Itu sabar. Dan sabar ni dalam Al-Quran ada 100 tempat lebih Allah sebut. Dengan pelbagai makna dan keadaan. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dia tulis satu kitab dia As-Sabru fil Quran, satu kitab. Dalam tu dia sebut ada 100 lebih Allah sebut dalam Al-Quran dan bentuk-bentuk kesabaran dalam Quran tu banyak. Antaranya dia kata ialah sabar dalam melakukan maksiat. Rasa nak buat, tak buat. Bulan puasa lalu tengok pisang naka besar sangat, terik molek dah ni. Kalau pergi pasar boleh RM24 ni. Nah, bulan biasa ambil parang dah. Ni bulan puasa, aku puasa ni. Tak ambil. Maka itu sabar dalam melakukan maksiat. Sabar dalam melakukan taat dengan makna kita tak cakap pun buat juga. Puasa tak yakak. Qiyam Ramadan, sembahyang tarawih tak cakap, tapi kita tebang juga, kita juga.
Suara kita buat 8 je. Sebelah dengan witir. Kalau hak buat 20 macam setengah masjid, apabila 8 je tinggal sesah je. Dah, okey, tak apalah, boleh pilih nak buat 20 boleh, nak buat 8 boleh. Jadi buat 8 pun setengah-setengah tu pun dah habis 4 rakaat pun bodoh. Dah, maka di situlah kita kena sabar dalam melakukan taat. Kita juga, tu panggil sabar. Bahasa Terengganu kita comel. Okay. Bahasa Pesuratan ada dah ni. Walau lupa ada orang lupa ni. Okey. Ada ke? Okey. Sabar dalam melakukan taat dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Okey. Sabar dalam menghadapi ujian. Tuhan uji dengan ujian-ujian yang pelbagai. Kita sabar menghadapinya. Okey. Bulan puasa ialah mudah nak marah dan sebagainya, kita sabar. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'um shaim. Apabila seseorang itu dimaki hamung atau diajak berkelahi, maka hendaklah ia berkata hendaklah dia kata sesungguhnya aku berpuasa. Inni mru'um shaim. Aku ni seorang yang sedang puasa. Dalam riwayat yang lain, inni shaim, aku sedang puasa. Sama je. Hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari dan lain-lain kitab hadis, semua ada sahih. Berkata Imam Nawawi, aku berpendapat sama seperti orang yang mengatakan hendaklah ia menjelaskan dengan lisannya bahawa dia sebenarnya berpuasa, sehingga orang yang memakinya itu mendengar. Barangkali dia akan berhenti memakinya. Sebahagian yang lain mengatakan hendaklah mengatakan di dalam hati supaya tidak membalas makian orang yang memakinya. Bahkan ia menjaga puasanya. Dalam hal ini pendapat yang pertama kata Imam Nawawi lebih kuat. Imam Nawawi ini dia sebut di dalam kitab dia Al-Azkar. Dalam hadis ni, kalau ada orang mari marah kita, maki kita, ia suruh kata aku ni puasa. Khilaf di kalangan para ulama, golongan ulama fuqaha, ulama fiqh, dia kata kena sebut dengan lidah sungguh. Sebab Nabi kata fal yakul, kata olehmu. Bahasa Arab qala yakulu, kul ni kata dengan mulut. Aku ni puasa. Ulama-ulama tasawuf dalam kitab-kitab tasawuf pula dia kata hak ni kita kata dalam hati, bercakap dengan diri kita, saksiyah maknawiyah peribadi dalaman kita, jangan kita sebut luar. Sebab takut jadi riak, terutama puasa sunat. Sebut dalam hati kita. Ada orang mari ajak bergaduh, maki kita, marah kita, kalau tasawuf gak diam je, sebut dalam hati, ya aku ni puasa. Kalau ikut erem mak ni punah dengan aku ni. Tu dalam hati. Para fuqaha, ulama fiqh pula sebut dengan lidah. Nabi suruh sebut. Kul ni dengan lidah. Imam Nawawi pilih hak ni. Bahkan Imam Nawawi ada sebut juga, saya tak tulis sini. Dia kata molek kata dua-dua senang. Dengan lidah kata, dalam hati pun kata. Okay. Mudah-mudahan kalau orang kata tu, dia dengar kita kata gitu, suhu marah dia 80 darjah, kita kata aku ni puasa. Bulan Ramadan ni, sabar. Gitu. Mungkin dia pun, kalau marah juga pun jadi turun 50. Kita kata lagi dia mungkin turun 40. Mungkin sepatutnya. Itu hikmah dia. Banyak je bisa lah dah. Okey, balik baca balik kita ketan ni balik. Okey.
Tak apa baca. Okey, tak nampak. Suruh cucu baca. Okey. Jadi terlalu banyaklah dalam bulan Ramadan ni kalau kita nak bercakap bagaimana bulan Ramadan ini boleh latih kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Antaranya ialah di bulan Ramadan ini dilipat ganda pahala. Kita akan buat lebih. Yang fardu yang kita buat, zakat fardu, sedekah fardu, sembahyang yang fardu 5 waktu. Kita tunaikan dalam bulan Ramadan ini, Nabi kata diganda sampai 70 kali ganda. Hak yang sunat pula macam yang fardu. Sembahyang tarawih, pahala macam sembahyang isyak, sembahyang fardu. Bulan lain sembahyang fardu ni kita nak buat lebih tak boleh. Bulan puasa pun tak boleh buat lebih juga. 3 rakaat tu lah gariknya. Bisa 4 rakaat. Tapi sembahyang sunat boleh buat. Banyak mana kita nak buat. Pahala dia macam pahala fardu. Pahala fardu tak boleh nak gambar lah. Pahala sembahyang sunat pun disebut dalam hadis-hadis Nabi pun tak akan nak besar dah. Sembahyang sunat fajar, 2 rakaat sembahyang sunat fajar dalam hadis sahih Muslim yang telah kita baca dulu. Nabi kata apa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isi. Tu baru sembahyang sunat. Sembahyang fardu pula, Allahu akbar. Ganda pula 70 kali ganda. Sudah pastilah terlalu banyak. Di dalam bulan Ramadan disuruh kita bertadarus Al-Quran. Biar habis 30 juzuk. Tujuan apa? Tujuannya ialah kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, supaya kita tahu hukum hakam yang ada dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu, berarti tujuan apa? Untuk kita amal dalam kehidupan kita selepas kita keluar daripada Ramadan. Mana yang Allah wajib, mana yang Allah haram. Kita amal, maka itulah takwanya. Okay. Al-Quranul Karim disuruh kita bacanya. Sebab itu kalau kita selama ni baca saja, boleh pahala dah baca sahaja, bukan kata dah. Tapi kita baca yang terjemahan pula. Kecuali orang boleh bahasa Arab tu, dia baca tu dia faham dah. Okey, tak apalah orang Arab. Kita orang Melayu kena tengok terjemahan. Supaya kita azam nak amal. Di negara-negara Arab zaman-zaman dulu ada masjid-masjid kitab-kitab hadis dia baca selepas tarawih. Sahih Bukhari tu dia baca. Habis 7,000 lebih hadis bulan Ramadan. Bukan sembahyang tarawih saja dak. Hadis-hadis pun dia baca. Tujuan apa? Nak memahami hukum hakam yang ada dalam hadis. Dalam Quran ya dak, dalam hadis pula. Masa saya belajar dulu, guru saya ada yang pergi baca Sahih Bukhari di Istana Negeri Terengganu. Ni tak tahu ada tak lagi. Bulan puasa kena pergi baca hadis di istana. Molek amalan tu Negara Arab pun ada diamalkan gitu. Pak kita tak ada lagi setakat ni. Dah tarawih pun salah apa dah. Tapi negara-negara siapa peringkat dia baca hadis-hadis ni pula. Baca sajalah baca dengar dia faham dah. Tujuan apa? Nak memahami hukum hakam dalamnya, nak amal. Kalau begitulah boleh kita buat, boleh pahala besar dan juga jadi orang takwa pada Allah. Apalagi dalam bulan Ramadan yang terakhirnya Allah beri kepada kita suatu malam yang dinamakan malam Qadar. Yang Tuhan sendiri sebut dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik banyak mana? Wallahu ta'ala anhu a'lam. Tapi dianya lebih, jauh lebih baik daripada kita beramal 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau bagi dengan 12 bulan setahun, bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan.
simbolik kepada umur kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita semayang tarawih, semayang maghrib, semayang isyak berjamaah, seolah-olah kita malam tu, satu malam, mesti ada satu malam dalam 30 malam tadi. Kena malam qada itu macam kita semayang 83 tahun 4 bulan. Tak, cuba bayangkan. Begitulah. Sedekah pun begitu juga. Ramai guru-guru saya dulu pesan apabila bulan Ramadan kita peruntukkan sedikit duit. Kalau tak banyak, tak ada duit sungguh, RM30. Mari surang, main gaib, main terawih, ubuh seria dalam tabung. Tiap-tiap malam. Pasti salah satunya malam qadar. Seolah-olah kita menderma 83 tahun, tiap-tiap malam seria. Akhirat dah banyak mana keadaan. Ada lebih banyak sikit, 5 ria. Baru 150. Isi minyak kereta sekali isi 100. Itu besar sikit lah. Ada banyak lagi 300. RM10 semalaman. 30 malam 300. Okey, saya pesan pada diri saya dan sahabat-sahabat sekalian, pasti salah satu malamnya malam qadar. Saya selalu beritahu sebelum daripada ini, khilaf di kalangan ulama malam qadar ini daripada 1 Ramadan hingga 30 Ramadan ada belaka pandangan ulama. 27, 25, 15, 7, banyak. Sehingga ada berpuluh-puluh pandangan para ulama. Al-Imam Ibn Hajar pernah sebut, ada orang tanya Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Dia kata, "Syekh, malam Lailatul Qadar ni bila?" Imam Ahmad jawab, "Qad ikhtalafal ulama." Ulama sudah berselisih pendapat berhubung dengan perkara ini, lebih daripada 40 pendapat. Imam Ibn Hajar sebut. Di dalam kitab dia Fathul Bari, lebih 40 pendapat ini. Dengan hujah-hujah ya panjang. Dan saya sangat suka pandangan Said Qutb rahimahullahu ta'ala anhu dalam kitab dia Fi Zilalil Quran. Dia kata pandangan yang paling sahih sekali, dia kata. Yang paling sahih sekali di kalangan banyak-banyak pandangan ni, ialah berlaku dalam bulan Ramadan, dia kata. Habis cerita daripada awal sampai akhir. Ni yang sahih sekali, tak tahu bila. Kata 27 ada dalil dia, 25 ada dalil dia, 21 ada dalil dia. Berpindah tak sama setiap tahun pun ada dalil dia. Lebih pada 40 pendapat. Kalau sahih sungguh, kata Said Qutb, bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab Quran sendiri sebut, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Kami turun Al-Quran pada malam qadar. Quran sendiri ayat. Dan ayat yang lain Tuhan kata, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dalam bulan Ramadan ini Tuhan kata, kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya ada petunjuk. Hudal linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, ada keterangan-keterangan kepada petunjuk. Wal furqan, ada benda yang boleh membezakan benar dan salah. Nak tahu benar dan salah, tengok Quran. Tengok hadis Nabi SAW. Itu dia. Jadi Said Qutb kata, Quran wayak begitu, habis cerita. Hadis-hadis pula banyak. Nak pegang ini,
Ulama-ulama hadis, pasal apa hadis yang jadi begini? Ada 10 yang akhir, malah yang ganjil 10 yang sampai lebih 40 pendapat. Ini pasal apa? Antara sebab dan puncanya ulama kata ialah hadis-hadis yang Nabi sebut ni sahih. Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Tapi ulama yang mengkaji sababul wurud, sebab hadis ini dipertuturkan, ialah Nabi ucapkan pada tahun-tahun yang berbeza-beza. Ada 9 tahun Nabi puasa. Tahun ni Nabi royak lagu ni, tahun depan Nabi royak lagu ni pula, tahun depan Nabi royak lagu lain pula. Sahabat hok dengar ni dia cerita apa yang dia dengar. Jadi sebab itu kita tengok macam berlawanan dalam Bukhari sendiri pun, kalau kita tengok hadis-hadis ni ada belaka, sahih belaka. Dalam Muslim pun begitu juga. Rupa-rupanya sahabat ini beritahu apa yang dia dengar daripada Nabi pada tahun-tahun yang tertentu. Jadi hak sahih sungguhnya macam cabutan bertuah dalam balang ada 30 utir. Kalau kita nak bertuah sungguh, beli habis 30. Kalau kita beli 29 biji, 5 hiasa, buka-buka, boleh jadi tak ada usaha bertuah. Hak se dalam balang tu yang tuah boleh jadi. Jadi kalau nak sungguh, kena beli belaka 30 tu, pasti salah satunya bertuah. Kena menghidupkan malam sepanjang Ramadan 30. Kalau tak banyak pun sebahagian daripadanya, pasti kita akan dapat salah satunya malam qadar. Kita dah baca hadis-hadis dulu, kalau kita mari subuh berjemaah macam qiyamul lail sepanjang malam. Mari sembahyang Isya berjemaah pun dah dapat separuh qiyamul lail. Kalau setiap malam kita buat, sudah pasti salah satunya malam qadar yang kita akan dapat. Begitu juga dengan kita menderma, biar kita beri tiap-tiap malam, tak sikit banyak salah, tak banyak sikit okey. Moga-moga sekadar itu saja kuliah kita, nasihat untuk diri saya sendiri dan sahabat-sahabat sekalian, untuk kita bersedia menghadapi bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan rahmat daripada Tuhan ini. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan mencapai matlamat objektif yang Allah sendiri garis dalam Quran. Tujuan puasa ni la'allakum tattaqun. Kalau tak berubah, sama je lepas Ramadan, maka Ramadan kita tak berjaya. Okey, wallahu taala a'lam.